TV KPM. Cantiknya kad untuk Hari Guru ni. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuh segala SOP seperti sentiasa. Mencuci tangan, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Bukan apa, tadi Akmal sebenarnya sangat teruja apabila melihat kad Hari Guru yang dihantar oleh siapa ni nama dia? Tor Xiao Sin daripada SJKC Pei Hua 2. Kalau anda dapat lihat sendiri, begitu kreatif, begitu, memang cantik lah. Ini kalau cikgu dapat tengok ni, mesti dah bagi A lah. Alright, jadi terima kasih kepada adik Tor Xiao Sin. Alright, baik. Ini dia antara kad dia kalau anda dapat lihat. Nampak? Shining, jasa mu tetap kenang. Hashtag terima kasih cikgu. Nampak tak ada kutip buah apple. Buah apple ke tu ke buah strawberry kat atas tu? Tak tahulah kan. Alright, baik, itu serba sedikit mengenai kad untuk Hari Guru. Tapi saya pasti anda semua tertanya-tanya, Abang Akmal, hari ini kita nak belajar apa? Ini dia subjek yang kita nak belajar. Saya akan sebut betul-betul 10 hari 10 malam saya belajar untuk menyebut subjek ini, iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Alhamdulillah, betul juga. Alright, dan saya pasti anda semua tertanya-tanya, siapa guru yang akan mengajar subjek ini? Kalau nak tahu siapa, mempunyai pengalaman sebanyak berbelas-belas tahun. Jauh kita datangkan daripada Shah Alam saja. Ini dia cikgu hari ini. The more you give, the more you get. Yes, itu dia quotes daripada cikgu kita Al-Wardah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal, betul dapat bertemu hari ini. Alhamdulillah. Cikgu, saya daripada 10 hari lepas tertanya-tanya cikgu, apa subjek gerontologi asas dan geriatrik ni cikgu? Apa yang dipelajari oleh anak-anak murid cikgu? Ya, kebiasaannya memang agak tercacul-cacul lah juga untuk menyebutkan mata pelajaran ini. Jadi nama mata pelajaran ini ialah gerontologi asas dan geriatrik. Okey. Jadi sebenarnya mata pelajaran ini diajarkan kepada murid-murid di sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran MPV, iaitu vocational di sekolah harian, dan ini merupakan subjek elektif mereka untuk SPM. Jadi untuk tahun ini merupakan kohort pertama silibus KSSM diperkenalkan, dan mereka inilah perintis untuk silibus ini, Akmal. Jadi nama untuk mata pelajaran ini juga berubah. Dahulunya gerontologi asas perkhidmatan geriatrik. Lagi panjang. Lagi panjang. Nanti tersasul lagi menyebut. Yang ini namun sekarang untuk kali ini KSSM gerontologi asas dan geriatrik. Saya pasti kalau anda di luar sana yang tak pernah dengar bagi subjek ini, mesti dia orang akan ingat ada kena-mengena dengan geografi. Bukan. So dia macam lebih kurang cikgu kan. Okey, itu sedikit mengenai apa yang subjek gerontologi asas dan geriatrik ini. Dan cikgu, sebelum kita nak tahu kan siapa sekolah pilihan hari ini, saya pasti cikgu, kita masih lagi belum menang lagi, masih lagi berlawan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi cikgu apa kata saya nak jemput cikgu pergi ke farmasi saya? Nampak? Orang untuk melakukan protokol kesihatan. Baik cikgu. Kalau anda dapat lihat di sini, kita dah ada pun hand sanitizer. Jadi cikgu boleh menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk mencuci tangan, dan diikuti dengan saya pula. Sebab kita ingat, kita tak tahu apa yang kita pegang cikgu kan. Kita pun tak tahu apa yang kuman yang ada dekat atas tangan kita ni. Jadi apabila menggunakan hand sanitizer ini, insya-Allah semuanya orang kata bersih lah cikgu kan. Dan untuk memberi keselesaan kepada cikgu sendiri, cikgu kita boleh buka kita punya pelitup muka, dan janganlah kita buang macam tu ataupun campak macam tu cikgu. Sebab kalau anda dapat lihat di sini kan, kita ada ziplock yang mana kita boleh simpan di tempat yang selamat dan bersih, insya-Allah.
Okey, cikgu boleh letakkan di dalam. Saya letak dalam beg merah. Oh, dia bawa sendiri. Merah hari ni. Takkan bawa satu je cikgu. Kemudian Kemudian. Okey, kita letak di tempat yang selamat. Baik, cikgu. Cikgu dah cakap dah tadi mengenai subjek ini, cikgu. Dan saya pasti kita juga nak tahu kan pandangan pelajar di luar sana mengenai subjek ini. Adakah ianya senang ataupun sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang? Nak tahu? Jom kita tengok. Dan selamat pagi. Saya Sarania, anak perempuan Sinawaksa, belajar gerontologi dari SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru. Kami adalah peringkat bagi SPM KSSN 2021 ini. Subjek gerontologi ini memfokuskan bidang penjagaan warga emas dan kesihatan warga emas. Bagi SPM 2021 ini, subjek gerontologi mempunyai dua kertas, iaitu kertas 1 berbentuk teori dan kertas 2 adalah amali. Kertas 1 mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A agar senang kerana ada respon terhad dan saya boleh menghafal dari buku. Bahagian B pula agar sukar kerana ada respon aplikasi. Walau bagaimanapun, usaha saya dengan bimbingan cikgu saya pasti akan dapat A+ dalam subjek gerontologi SPM tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Haris bin Muhammad Syazli, calon SPM tahun 2021, Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Saya amat berbangga kerana terpilih untuk mempelajari mata pelajaran gerontologi asas geriatrik ini kerana ia hanya ditawarkan di 3 buah sekolah sahaja di Malaysia. Mata pelajaran ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya suatu hari nanti. Harapan saya, semoga saya dan rakan-rakan yang lain dapat skor A+ dalam mata pelajaran ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maishika binti Muhammad Azlan Shah, merupakan seorang pelajar gerontologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syekh 24 Shah Alam. Saya mengambil subjek geron sebagai subjek elektif kerana saya dapat mempelajari cara mengurus dan juga menjaga warga emas dengan lebih mendalam. Subjek ini juga mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan bersabar dalam mengurus sesuatu perkara. Subjek geron mempunyai dua bahagian, iaitu A dan B. Pada pendapat saya, soalan yang sedikit sukar untuk dijawab adalah pada bahagian B, soalan yang berkaitan langkah kerja. Namun begitu, saya yakin bahawa kesemua pelajar gerontologi dapat menjawab dengan mudah. Saya berharap agar saya dan rakan-rakan yang mengambil subjek geron ini mendapat A+ dalam subjek ini. Gerontologi pastinya A+. Kawan-kawan, macam mana tadi pandangan? Semuanya okey-okey kan? Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Baik, sekarang ini saya pastikan ramai orang nanti-nantikan, siapa pula sekolah pilihan hari ini? Good news untuk pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24-2 Shah Alam. Nak tahu siapakah pelajar-pelajarnya? Ini dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Annyeong. Assalamualaikum. Boleh on mic. Waalaikumsalam. Macam tak semangat je. Assalamualaikum. Khabar? Okey, baik. Kalau kita dapat lihat di sini cikgu kan, kita ada Arfa Azlan. Apa khabar Arfa? Sebenarnya mereka gabungan dari 3 buah sekolah. 3 buah sekolah? Apa antara sekolah ni cikgu? Okey. Jadi mereka terdiri daripada murid dari SMK Seksyen 24-2 Shah Alam. Yang mana satu SMK Seksyen 24-2 Shah Alam? Boleh angkat tangan? Boleh perkenalkan diri dulu dari SMK Seksyen 24-2 Shah Alam. Silakan. Okey, perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Q Izani bin Mat Yusof dari SMK Seksyen 24-2 Shah Alam. Mantap. Seterusnya dari Shah Alam juga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Aman daripada SMK 42 Shah Alam. Alright. Okey, seterusnya murid dari Kelantan. Mana? SMK Pengkalan Cepa Kelantan. Sila perkenalkan diri. Kita ada Abel dengan Mek Kelantan pun. Abel Mek Kelantan. Okey, Bel. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Akif bin Muhammad Nazim dari SMK Pengkalan Cepa. Okey. Ni Mek Kelantan ni? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arfa binti Nur Azlan dari SMK Pengkalan Cepa.
Okey, alright. Yang lagi dua ni cikgu. Yang dua orang ini pula dari SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru. Orang Johor. Orang Johor ni ya kita datangkan. Okey. Dipersilakan. Silakan diri. Amirul. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Rashidin bin Azmi dari SMK Tasik Utara 2. Amirul nampak malu-malu kat situ, tak apa. Dan Alia, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Mishara Binti Rasti dari SMK Tasik Utara 2. Alright, cikgu, saya rasa diorang macam kita nak interview diorang menjadi pekerja kita lah. Alright, okey, kita dah kenal pun siapa kawan-kawan kita bagi sekolah pilihan hari ini dan kita pun dah tahu subjek dan juga cikgu yang akan mengajar hari ini. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini baru kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Jadi anda semua jangan ke mana. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya sungguh tertariklah cikgu dengan apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tadi, iaitu latihan amali mengangkat orang tu yang tidak berdaya cikgu Ada satu mesin tu, apa nama mesin tu cikgu sebenarnya? Sebenarnya ingin saya perkenalkanlah mesin tersebut sebenarnya ada dalam bengkel kita. Jadi oleh sebab mata pelajaran ini membantu tentang penjagaan perkhidmatan warga tua, warga emas. Jadi adanya alat tersebut yang kita namakan hoister. Hoister? Hoister. Sebut betul-betul ya. Bukan oyster Bukan, hoister. Jadi alat ini kita gunakan untuk penjagaan keselamatan diri penjaga dan juga keselamatan diri orang yang kita uruskan, iaitu warga emas lah, untuk mengalih dari satu tempat ke satu tempat. Kalau contoh video tadi dari katil ke kerusi komod. Untuk eliminasi. Baik, kenapalah subjek ni tidak ada waktu saya belajar dulu cikgu Tapi tak apa, it's okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, tapi macam biasalah kan, sebelum kita nak belajar, kita nak minta adik Q kan untuk membacakan doa, boleh ke? Untuk orang kata lebih memberkati ilmu kita. Boleh adik Q? Boleh. Alright, silakan adik Q. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, 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 rabbal alamin. Baik, terima kasih adik Q. Jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan sesi pembelajaran kita bagi subjek gerontologi asas dan geriatrik. Dipersilakan Cikgu Al-Wardah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Akmal ya. Jadi kita akan bersama-sama saya selama lebih kurang 40 minit ini untuk mata pelajaran gerontologi asas geriatrik. Okey, jadi di sini ingin saya memperkenalkanlah ya, mata pelajaran ini dalam SPM ya, mempunyai kod nombor iaitu 7208/1. Okey, mereka menduduki peperiksaan ini dalam SPM secara berpusat. Okey, dan pada hari ini secara langsungnya ya, mereka diberikan penataran tentang format pentaksiran instrumen MPV gerontologi asas dan geriatrik ini. Kerana untuk makluman semua, seperti yang saya perkatakan, mereka murid-murid tahun ini adalah calon untuk SPM 2021 di mana KSSM diperkenalkan pada tahun ini ya. Jadi inilah format yang baharu untuk kita pada tahun ini ya, murid-murid sekalian. Okey, jadi sedikit berbeza daripada format KBSM. Untuk KSSM, kita ada dua kertas yang perlu dilengkapkan oleh murid. Yang mana kertas yang pertama ialah peperiksaan yang perlu dihadapi oleh murid dalam SPM, iaitu kertas 1 ya, dan kertas 2 ialah amali kompetensi. Seperti yang kita lihat dalam video tadi ya, amali tersebut dijalankan dari tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Jadi modul ini perlu mereka lengkapkan selama 2 tahun ya, modul amali ini. Okey, berbalik kepada kertas 1 ya, apa yang terkandung dalam kertas 1 ya murid-murid?
Jenis instrumennya ialah ujian objektif pelbagai bentuk, okey. Jadi seperti yang pernah kita lakukan bersama-sama dalam kelas, bentuk ujian ini adalah seperti tandakan betul salah, lengkapkan ayat ya, kemudian mengisi tempat kosong. Jadi jawapannya lebih terhad lah ya. Jawapannya lebih memerlukan pemahaman dan penghafalan daripada buku, pengetahuan daripada buku teks ya. Baik. Okey, seterusnya ujian subjektif untuk kertas 1 iaitu soalan yang berbentuk pada membuat sedikit penyataan ringkas ya, membuat sedikit ayat berbentuk esei. Maksudnya di sini perlu aplikasi ilmu pengetahuan yang mereka pelajari semasa di dalam kelas. Okey, untuk jenis instrumen kertas 2, amali tadi yang saya sebutkan. Seterusnya jenis item, bilangan dan markah. Untuk kertas 1 terdapat 2 bahagian yang perlu dijawab oleh murid, iaitu kertas bahagian A dan bahagian B. Berbeza dengan KBSM, mereka ada 3 aspek bahagian ya, tapi untuk KSSM ada 2 bahagian saja, di mana 15 soalan perlu dijawab yang membawa markah sebanyak 60 markah dan jawapan berbentuk respon terhad. Bermakna menguji ilmu pengetahuan yang ada dalam buku teks ya. Okey, seterusnya untuk bahagian B ada 4 soalan yang membawa markah sebanyak 40 markah, dan untuk skop jawapan ini lebih luas, respon terbuka. Maksudnya mereka perlu mengaplikasikan ilmu mereka dan juga amali yang telah mereka jalankan ya. Okey, untuk modul kertas 2, tugasan modul perlu dilengkapkan. Okey, tempoh masa 2 jam ya. Untuk kertas 2 pula sepanjang 2 tahun pembelajaran. Untuk konstruk, okey, kertas 1 saya ada ringkaskan ya. Untuk menjawab kertas 1, apa yang penting ialah murid kena if apan. Saya berikan satu mnemonik if apan, iaitu apa tu cikgu? Ingat, faham, aplikasi, analisis dan nilai. Maksudnya masa murid menjawab bahagian A tu, mereka kena if apan. Ingat apa yang mereka telah belajar. Mereka kena faham. Bila mereka faham, barulah mereka boleh menjawab, boleh mengingat langkah kerja yang mereka telah pelajari semasa dalam kelas, dan barulah lancar dan sempurna jawapan. Itu yang namanya if apan. Aplikasi nilai tu dia kena ingatlah, maksudnya apa amali yang mereka buat. Kemudian analisa, mereka kena analisa bahagian mana, langkah kerja apa dan seterusnya menjawab dengan baik. Okey, boleh murid-murid sekalian setakat ini ya? Boleh. Adiki nak tanya soalan ke tadi? Tersenyum-senyum, tersengih-sengih. Kita sama-sama buat ya bentuk-bentuk soalan ini. Okey, kertas 2, konstruknya dan aras kesukaran bagi kertas A ada 3, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Dan untuk amali kompetensi, iaitu kertas 2, kita lalui amali instrumen amali secara biasalah bersama murid-murid. Okey, boleh faham ya? Ni ada pertanyaan? Boleh diajukan pertanyaan? Ada ke? Tak ada Okey. Baik, sekarang kita pergi pada tajuk-tajuk modul. Tajuk-tajuk modul inilah yang dipelajari oleh murid-murid semasa berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tajuk-tajuknya okey. Pengenalan kepada gerontologi asas dan geriatrik, kemudian proses penuaan. Okey, jadi ilmu ini ialah ilmu yang sangat penting untuk murid-murid mengetahui tentang perubahan dalam proses penuaan, persekitaran mesra selamat, keperluan asas fizikal, seterusnya perkhidmatan warga emas, saringan dan penilaian kesihatan, pengurusan geriatrik dan projek keusahawanan. Okey. Ini topik-topik yang mereka cover dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey. Ya. Okey. Kita teruskan. Ya, ini ialah kita dah masuk pada slot PDP ya, murid-murid sekalian. Okey, dah ready? Dah bersedia? Ini kira ulang kaji kita bersamalah ya, kerana mereka tingkatan 5. Okey, kita kembali kepada kita punya pengetahuan asas tentang gerontologi geriatrik. Okey, untuk definisi gerontologi geriatrik, ada siapa yang boleh berikan maksud definisi gerontologi geriatrik? Okey. Ada sesiapa? Boleh jawab? Siapa? Mungkin Abel. Saya cikgu. Abel Akif. Silakan Abel Akif. Gerontologi berasal dari perkataan gros bermaksud orang tua dan logos bermaksud kajian. Ya, betul. Dan geriatrik mula digunakan perubatan yang berkaitan dengan masalah kesihatan dan rawatan penyakit warga emas.
Okey. Ya, bagus ya. Itu dia. Jawapannya sangat Abang tepat. Akif. Ya, okey, Hakim. Abang Akif okey, Abang Akif? Okey. Tadi baca tadi pandang bawah pandang apa? Ulang kaji ya. Dia ulang kaji. Okey. bersamalah. Husnuzon. Okey, silakan cikgu. Okey, ya, bagus, itu definisi yang sangat tepat. Okey. Seterusnya seperti mana yang kita tahu ya, senario di Malaysia ini sebenarnya tahun 2030 adalah menjelangnya negara tua Malaysia. Okey. Jadi lebih kurang 15% penduduk di Malaysia terdiri daripada warga emas. Jadi sekarang kita nak tahu pula apakah faktor sebenarnya yang mempengaruhi peningkatan populasi warga emas di Malaysia. Okey, jadi kita boleh tanyakan kepada murid yang seterusnya. Ya, ada siapa yang nak jawab? Apa faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan warga emas di Malaysia ni? Ustaz Adiki dia dah on mic. Okey. Okey, Adik Q. Tak nak orang lain. Gurau. Silakan Adik Q. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi warga emas ada 3, iaitu yang pertama penurunan kadar kelahiran atau kesuburan. Okey. Kedua iaitu peningkatan jangka hayat penduduk yang disebabkan oleh pengurangan kepada kadar kematian iaitu mortality. Dan ketiga iaitu menyebabkan perpindahan penduduk. Adik Q, saya ada satu soalan untuk awak. Awak nak jadi pembaca berita ke bila besar nanti? Saya nak jadi seorang pendakwah bebas. Alhamdulillah. Macam saya ke? InsyaAllah. Saya cakap macam saya dia gelak je. Bukanlah tu. Maksudnya bukan cikgu. InsyaAllah pemimpin ni bakal memimpin. Amin. InsyaAllah. Kalau niat yang betul cikgu kan. Tak mana kan. Betul. Amin. Okey. Okey, jadi tepat dia tadi jawapannya ialah faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi ada 3 tersebut ya. Okey, jadi sekarang ni senario di Malaysia kita menghadapi warga tua yang sihat. Ya, iaitu warga tua yang hidup sejahtera. Jadi itu sebabnya ilmu ini sangat penting untuk kita lengkapkan kepada generasi muda. Baik. Okey, seterusnya kita pergi pada implikasi. Ya, implikasi yang berlaku akibat peningkatan bilangan warga emas. Okey, siapa yang nak menjawab ni untuk bahagian ini? Siapa nak menjawab cikgu siapa ya? Kita minta mungkin perempuan pula. Siapa? Ada ke? Alia ya? Alia Syara. 3. Alia, okey, Alia Maisara. Ada 3 kesan. Ya. Iaitu sosial, ekonomi dan kesihatan. Okey. Iya ya. Kalau ikut nota ini ya memang ada 3 ya. 3 kesan yang akan berlaku sekiranya bilangan warga emas ramai di Malaysia ni ya. Lebih kurang 15% bilangan warga emas. Kesannya ialah risiko kesihatan yang kronik ya akan meningkat. Kemudian bila peningkatan risiko kesihatan menyebabkan peningkatan kos kepada negara dan seterusnya, hubungan sosial juga di mana perlunya ada penjagaan sosial yang kita kembangkan, iaitu seperti rumah-rumah jagaan ya. Di mana rumah-rumah jagaan ini menyediakan perkhidmatan dan penjagaan sosial yang lebih sempurna lah ya kepada warga emas, dan juga peranan anak-anak ya akan mengambil alih ya, maksudnya mereka yang akan menjaga kerana jangka hayat orang tua semakin panjang. Okey, jadi itulah dia punya implikasi. Jadi itu sebabnya murid-murid ini perlu mempelajari ilmu ini. Okey, seterusnya dalam modul 1 ini juga kita dalam topik 1.2 di mana kita menekankan tentang nilai dan etika, di mana kita tahu apabila kita berhubungan dengan manusia, nilai dan etika adalah sesuatu yang sangat penting ya Akmal ya. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan nilai dan etika profesional ni? Boleh tak murid saya jawab? Sebab tadi Alia yang berada di makmal komputer pun dah jawab. Kita tengok mungkin yang lain. Siapa ni yang nak jawab? Saya. Iya. Silakan. Amirul. Okay, Amirul silakan. Nilai perlu ada etika profesional akan wujud. Contoh nilai bertanggungjawab. Yang pertama, melakukan tugasan dengan bersungguh. Ya. Jadi apa definisi definisi apa maksud nilai itu sendiri? Nilai ialah mungkin boleh ke? Mungkin ada yang bantu?
Cikgu, saya pasti Amirul dia nak cari jawapan tu sekejap. Sebab tadi ada terselak. Dia tak jumpa tapi it's okay. Kan? Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Tapi sebelum itu, ini dia ada satu kad yang saya ingin bacakan kepada anda semua, kad Hari Guru yang dihantarkan oleh Ismail Zulkarnain bin Muhammad Raizal. Kalau anda dapat lihat kad dia yang ini cukup menarik. Nampak tak? Kita buka. Satu, lepas tu kita tarik. Tada, Happy Teachers Day. Betul ke dia tulis? Oh bukan, terima kasih cikgu. Oh itu kat orang lain. Ini dia. Kad terima kasih cikgu. Nampak tak? Sungguh cantik sekali kalau anda dapat lihat. Ini wow, so amazing. Alright, jadi terima kasih diucapkan kepada adik Ismail Zulkarnain. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dan dengarkan apa jawapan daripada adik Amirul kita. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatu Zafrina binti Rosli, bekas pelajar Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik tahun 2009 dan 2010. Sekarang saya bekerja sebagai seorang jururawat terlatih grade 29 di salah sebuah hospital kerajaan di Selangor. Ucapan saya agar adik-adik yang masih lagi berada dalam bidang jurau ni jangan putus asa, jangan putus semangat. Jangan rasa bidang jurau ni tak ada masa depan, tak ada hala tuju. Sebenarnya kita beruntung sebab kita dah ada basic kejururawatan yang orang lain tak ada. Bila saya masuk nursing, saya kata saya dah tahu yang tu yang tu. Dia rasa macam mana kau tahu? Macam tu. So kita sebenarnya sangat beruntung lah sebab kita dah belajar benda tu daripada sekolah lagi. So saya harap adik-adik dapat teruskan semangat, belajar rajin-rajin. InsyaAllah rezeki tu Tuhan akan bukakan untuk kita. Jadi insyaAllah stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azlan Shah bin Muhammad Arsyad, bapa kepada Suil Mak Shika, pelajar tingkatan 5 Gerontologi 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 2 Shah Alam, tahun 2021, mengucapkan selamat menjalani peperiksaan SPM 2021 kepada seluruh pelajar tingkatan 5 di seluruh Malaysia. Semoga segala curhat ilmu dari warga pendidik direalisasikan dengan keputusan yang cemerlang nanti. Terima kasih juga kepada warga pendidik atas curhat ilmu dan bakti. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021. Selamat maju jaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, tanpa membuang masa lagi, jom kita sambung kita punya kelas bersama dengan Cikgu Al-Wardah. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Akmal. Okey, jadi kita teruskan. Tadi kita tiba pada bahagian nilai dan etika profesional. Siapa tadi? Amirul telah memberikan jawapan, bertanggungjawab. Okey, nilai ialah satu prinsip bagi peribadi ataupun sikap. Jadi Amirul telah mengemukakan nilai bertanggungjawab dan etika profesional yang lahir dari nilai bertanggungjawab ialah perkara berikut: melakukan tugasan bersungguh-sungguh, kemudian berkomunikasi, mengambil berat, menjaga maruah. Jadi amat penting kita aplikasikan nilai yang baik ini dalam penjagaan warga emas. Alright. Okey, seterusnya dalam modul 1 juga kita ada tajuk mengenai keselamatan di tempat kerja. Okey, jadi elemen yang penting yang perlu ditekankan oleh murid semasa melakukan aktiviti di tempat kerja ialah yang pertama, keselamatan diri. Jadi keselamatan diri adalah penting sebenarnya untuk kita melakukan aktiviti langkah kerja semasa berada di dalam bengkel khususnya tempat kerja kita ialah di bengkel. Dan seterusnya keselamatan peralatan juga sangat penting kerana keselamatan peralatan ini kita gunakan untuk aktiviti amali. Jadi apabila berada di bengkel, aspek ini kita perlu titik beratkan. Dan yang ketiga ialah keselamatan semasa di tempat kerja. Secara keseluruhan, contohnya tempat tersusun, peralatan tajam disimpan. Okey, ini ialah yang mereka pelajari semasa di topik 1.3. Dan seterusnya kita beralih pula pada 1.4 iaitu pemeliharaan alam sekitar. Jadi apabila dikaitkan dengan penjagaan warga emas, sudah pasti kita
tidak lepas lari daripada penjagaan alam sekitar, ya, kelestarian. Jadi murid-murid ini juga kita bekalkan dengan ilmu-ilmu, ya. Okey, contoh pembuangan sisa klinikal yang boleh kita berkaitan dengan isu penjagaan warga emas. Apa dia? Saya nak bertanya pada murid. Apa dia? Apa dia tu? Kita nak tanya kepada siapa, cikgu? Sisa klinikal yang boleh kita masukkan dalam konteks penjagaan warga emas ni. Kita mungkin kita boleh tanya siapa? Mek Arfa. Siapa ya yang jawab ni? Semua tak nak jawab. Semua tak nak jawab, ya. Mungkin Adik Q boleh tolong Adik Q? Okey, antaranya ialah silakan Adik Q. Untuk sisa klinikal terbahagi kepada 5 kumpulan, iaitu sisa daripada tempat perawatan, kedua alatan dan bahan tajam, ketiga barangan dari makmal patologi, hematologi, mikrobiologi atau forensik, yang keempat barangan klinikal, ubat-ubatan, bahan dan vaksin yang telah tamat tempoh, dan sisa yang kelima iaitu iaitu bahan pakai buang. Seperti lampin pakai buang lah. Ya, okey. Terima kasih Adik Q. Memang tepat sekali ya jawapan tersebut. Memang itu cikgu, ini memang da'i lah, insyaAllah one day. InsyaAllah. A+ kan katanya untuk gerontologi. InsyaAllah ya. Jadi ini antara yang diajarkan ya kepada murid tentang sisa klinikal juga mereka perlu tahu untuk kelestarian alam sekitar. Okey, saya masuk sikit topik kedua iaitu proses penuaan. Okey, dalam topik kedua proses penuaan sebenarnya lebih menarik ya Akmal, sebab di sini mereka akan mempelajari tentang perubahan-perubahan yang berlaku kepada warga emas ya, dari segi fizikal, emosi, fisiologi, psikologi, dan juga biologi. Jadi untuk topik yang ini mungkin kita boleh sambung untuk yang seterusnya. Saya fokuskan kepada topik modul 1 dan selepas ini saya akan fokus kepada soalan-soalan pula yang berkaitan dengan modul 1. Baik, okey. So untuk soalan, saya kemukakanlah bentuk soalan sebab mereka ini adalah batch KSSM. Yang baru kan? Ya, yang baru. Yang jadi mereka pertama kali. Mereka belum familiar, belum serasi dengan soalan ya. Okey, ini adalah contoh bentuk soalan bahagian A. Okey? Jadi kalau kita lihat ada grafik di situ. Ya, jadi apakah agaknya yang membantu mereka untuk menjawab grafik ni ya? Okey, saya ingin persilakan murid untuk membantu memberikan jawapan untuk soalan 1. Nurul Alia? Okey, siapa? Saya cikgu. Okey, silakan Alia. Alia. Okey, kita soalan ialah ciri keselamatan bilik mandi. Ya. Okey, kita highlight ya. Okey, seterusnya. Okey. Right. Ciri persekitaran bilik mandi. Okey, antara ciri-cirinya ialah mempunyai susur dinding. Oh, okey. Ni ya. Lagi seterusnya. Tandas duduk yang sesuai ketinggiannya. Ya, lagi. Lagi. Okey, ini antara yang ciri persekitaran yang mesra warga emas lah ya, yang disenaraikan oleh Alia. Okey. Jadi untuk soalan ini okey, jawapannya betul. Meletak barang pada tempat tinggi salah. Okey. Tandas tadi betul. Tandas duduk yang sesuai ini betul. Okey. Letakkan permadani yang tak sesuai itu salah. Iya, okey. So 4 markah Alia Syuhada. Okey. Terima kasih. Lagi 96 markah je dia kena cari. 96 markah lagi Okey, seterusnya untuk soalan kedua. Okey, ini juga bentuk yang baru mereka diperkenalkan lah untuk soalan ini. Okey, siapa yang boleh bantu saya untuk jawab? Okey, kalau kita tengok Arfa belum lagi. Arfa. Ni, silakan Arfa. Okey, Arfa. Okey. Kita highlight apa? Kategori umur dengan tahap perkembangan warga emas. Ya, kategori umur dan tahap. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jawapan? Jawapan yang tua-tua tu 85 tahun ke atas. Okey. Tua muda ialah 60 hingga 74 tahun. Okey. Centenarian tu 100 tahun dan ke atas. Ya. Dan tua pertengahan ialah
75 hingga 84 tahun. Iya, okey, jawapannya ialah seperti ini. Okey, ini ialah kategori umur atau tahap perkembangan usia warga emas ya. Jika umur 100 tahun ke atas bermaksud centenarian. Itu nama dia Okey. Dan saya kemukakan juga bentuk soalan bahagian B. Ini adalah contoh ya bentuk soalan bahagian B. Murid-murid ni juga Akmal, mereka perlu membuat satu lakaran ya. Lakaran. Okey. Jadi di sini saya tampilkan lakaran untuk pelan lantai. Mungkin juga lantai, ada lakaran peralatan ya. Okey. Jadi di sini saya tampilkan soalan pelan lantai. Okey, boleh bantu saya untuk jawab ya. Okey, apakah yang perlu kita lukis apabila mendapat soalan ini? Satu pelan lantai. Okey. Di sini ditekankan pelan lantai dikendaki ialah dapur dan juga ruang makan. Okey, jadi macam mana nak lukis? Kadang-kadang murid ni takut nak lukis. Sebab mereka kata mereka tak pandai untuk melukis. Tapi sebenarnya untuk gerontologi tidak perlu kemahiran melukis. Mereka sebenarnya perlu melukiskan apa saja bentuk. Bentuk apa? Bentuk bulat, segi empat, bujur, tiga segi. apa saja bentuk ya. Asalkan bentuk-bentuk ini memberi makna sekiranya kita labelkan. Bila label dia memberi makna. Dan makna itulah yang memberi markah. Okey? Okey, boleh bantu saya untuk kita lengkapkan pelan lantai yang sesuai untuk dapur dan ruang makan mesra warga emas? Siapa dapat jawab dia boleh keluar awal daripada kelas ni. Okey, boleh seorang-seorang. Jadi sila ambil peluang ini ya, saya offer. Okay. Ada sesiapa yang boleh bantu cikgu? Boleh cepat sikit? Okey. Saya boleh tengok. Ya, boleh. Ada Q? Silakan. Untuk yang meja tu perlulah bucu meja yang tidak tajam. Okey, ni Okey, saya bulatkan dulu. Okey, seterusnya orang lain? Jawapan yang lain? Jawapan yang lain? Okey, Adik Q boleh tinggalkan kelas? Belum lagi. Okey, ya. Saya cikgu. Ya. Akif. Yang mana? Pintu mempunyai pintu mempunyai tombol pintu bertangkai agar mudah dibuka. Tombol pintu yang mudah dibuka. Okey. Untuk warga emas biasanya tombol pintu bertangkai. Saya dengar pintu yang mempunyai pintu. Okey. Okey, seterusnya. Siapa? Mungkin Alia? Alright, Alia. Okey. Belum lumba. Okey, lepas ni Arfa Okey, silakan Alia. Pelapis anti licin. Okey, mungkin di sini kita boleh lihat ada pelapik Okey. Ada pelapik lagi? Okey. Seterusnya tadi Arfa. Tadi angkat tangan. Tingkap yang mempunyai pencahayaan yang cukup. Tingkap. Okey, di sini tingkap. Lukisan ni mereka hasilkan dan mereka label. Okey, seterusnya? Kita bagi peluang ni. Kabinet yang tidak tinggi. Ya, kabinet. Okey, kabinet di sini. Di sini pun kabinet. Okey, seterusnya? Sinkinya rendah. Okey, sinki. Ni. Lagi? Okey. Dah. Ada lagi? Ada lagi ke? Tak ada. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, jawapan diberi pintu tombol. Okey. Lantai yang tidak tinggi. Kemudian lantai juga. Okey, kabinet yang tidak tinggi, sinki, pelapik anti licin, tingkap dan seterusnya meja yang tidak tajam. Penjuru meja yang tidak tajam. Okey. Ini ialah antara aspek soalan berbentuk lakaran. Ada kalanya mereka perlu melakar peralatan. Peralatan adaptasi, peralatan sesuai yang mesra warga emas. Jadi mereka perlu menghasilkan lakaran tersebut. Baik, cikgu, saya nak minta izin boleh tak cikgu? Ya, boleh. Saya nak pergi ke kedai beli pelapik anti licin warna kuning. Boleh. Sekejap nanti saya datang balik, kita sambung balik kelas kita cikgu. Okay, alright, berada semua, jangan ke mana, kita kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Sama kita putuskan rantaian COVID-19. Ingat, sentiasa menjaga orang kata SOP, mencuci tangan dengan kerap, memakai pelitup muka dan menjaga jarak 1 meter. Baik, cikgu, malangnya saya tak sempat nak cari pelapis anti licin warna kuning. Warna merah je saya jumpa, tapi saya nak beli. Nak kuning juga macam si Alia katakan tadi. Baik, cikgu, kita nak meneruskan kita punya sesi pembelajaran, tapi cikgu ingin menanyakan sesuatu kepada mereka kan, mengenai istilah gerontologi. Betul. Silakan cikgu. Ya, okey. Masih Akmal. So kita sambung lagi pembelajaran kita, ya. Okey, sebagai murid gerontologi, okey. Jadi mereka ini perlu difahamkan dengan beberapa istilah-istilah yang kita gunakan dalam gerontologi. Ya, antaranya istilah-istilah yang berkaitan dengan penyakit, istilah yang berkaitan dengan pergerakan ataupun fizikal tubuh badan, ya, warga emas. Okey, jadi sekarang ni saya nak bertanyakanlah kepada murid-murid yang dikasihi sekalian, calon SPM 2021, ya, dapat jawab ni nanti memang cheesecake lah cikgu bagi. Serius lah cikgu? Okey, saya pun nak jawab. Cheesecake ni. Okey. Baik, ya, istilah pertama, ya, saya nak tanyakan kepada kita bukalah, ya. Kita buka kepada semualah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan diabetes mellitus? Mereka kena mahir dengan istilah ini, ya, kerana mereka mempelajari bidang ini. Apa yang dimaksudkan dengan diabetes mellitus? Nampaknya semua macam cari kat Google je. Okey, apa dia? Diabetes? Okey, cepat. Siapa boleh jawab terus? Okey, Alia, silakan Alia. Ya, Alia Maisarah. Kencing manis. Ya, ianya adalah satu nama penyakit yang dihidapi oleh warga emas, iaitu kencing manis dalam bahasa yang lebih mudah. Jadi dalam istilahnya yang lebih saintifik kita namakan diabetes mellitus. Jadi di sini satu cheesecake untuk Alia. Okey, kita tengok siapa cheesecake paling banyak yang akan dapat di penghujung nanti. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, ya, mereka juga perlu tahu istilah ini, iaitu istilah hipertensi. Itu saya tahu, tapi saya nak bagi peluang lah dekat bagi peluang lah, ya, kat adik-adik. Apa maksud istilah hipertensi? Siapa dapat boleh jawab? Okey, Adik Kyo. Sila. Hipertensi bermaksud salah satu risiko kepada penyakit jantung ataupun kita panggil sebagai darah tinggi. Ya, tepat sekali. Alah, tengok Google. Alah. Bagus. Benda ni cheesecake, Syah Alam kan? Satu cheesecake untuk Adik Kyo. Okey, tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya istilah lain ialah hipertensi, kemudian osteoporosis. Kita biasa dengar ni istilah ni kan di iklan-iklan kan. Okey, osteoporosis. Sejenis penyakit, ya, ataupun sejenis gejala yang dihadapi oleh warga emas. Ya. Yang lain tak ada cheesecake ke? Kau nak kek apa ni? Red velvet ke? Pavlova ke? Demand dia orang ni. Okey, cepat. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Yang dah jawab pun boleh juga menjawab. Kita tengok siapa paling banyak yang akan dapat cheesecake di penghujung nanti. Okey, osteoporosis. Apa dia? Mungkin Arfa? Arfa boleh ke Arfa? Okey. Abel Nazim, silakan. Abel Akif. Okey, sila Abel Akif. Osteoporosis ialah sejenis penyakit tulang. Ya, betul, ya, iaitu gejala penyakit yang disebabkan oleh tulang, kerapuhan tulang, postur badan membongkok, itu ialah antara simptom yang dihadapi oleh warga emas, ya. Okey, seterusnya saya berikan demensia. Demensia. Ya, bagus Alia Maisarah. Alia? Mudah lupa atau nyanyuk. Ya, tepat sekali, ya. Mudah awak cakap lupa pasal saya ke Alia? Janyuk, ya. Bukan, Demensia. Demensia juga adalah gejala penyakit yang sangat berbahaya lah berlaku dalam kalangan warga emas, ya. Tapi kadang-kadang kita juga ada simptom demensia juga, ya. Kalau umpamanya kita terlupa sesuatu, kan. Cikgu, boleh tak saya tanya satu soalan, cikgu? Ya, boleh. Kadang-kadang kalau kita dapat lihat kenapa demensia ni kan, ianya sering berlaku pada orang kata warga emas lah, kan. Betul. Tapi orang muda pun ada juga. Apa yang menyebabkan cikgu sebenarnya? Ya, betul, itu yang saya perkatakan tadi, ya. Jadi mungkin disebabkan kerana kemerosotan fungsi otak yang berlaku. Jadi sebenarnya demensia ni kita tiada ubat, tetapi boleh kita rawat dengan bantuan-bantuan. Ubat-ubatan ada untuk menenangkan, okey. Tapi demensia yang terlalu teruk berlarutan akan menjadi sangat teruk, menyebabkan hilang ingatan.
Tapi dari segi rawatan-rawatan bantuan yang sokongan sosial boleh berikan, antaranya terapi kenangan. Terapi kenangan, contohnya kita bawakan peralatan-peralatan yang mereka pernah gunakan satu ketika dulu, zaman dulu-dulu kan, untuk mengembalikan ingatan. Okey, contoh buka butang baju. That's the simple activity. Tapi bila mereka yang mengalami demensia kan, mereka membuat perbuatan itu berulang kali, akan dapat membantu mengembalikan fungsi ingatan mereka. Saya ada demensia. satu tip cikgu nak kongsikan macam mana kita nak menguatkan ingatan kita. Sentiasa membaca Al-Quran. Ya, tepat sekali. Kalam Allah. Kenapa Riki senyum-senyum? Amboi. Okey cikgu, soalan seterusnya kita nak tanya. Soalan seterusnya. Sebab Alia dah ada 2 cheesecake. Ya, soalan Habis seterusnya dah dapat dah Okey, soalan seterusnya kita biasa dengar kan, tapi kadang-kadang kita tak berapa pasti. Okey, obesity. Obesity. Okey, apa dia obesity? Obesity. Hak senang ni. Kalau okey, siapa nak jawab tadi? Okey, Arfa. Berat badan yang berlebihan. Ya, berat badan yang berlebihan. Okey, obesity. Betul, memang tepat sekali. Jadi memang nampak mudah istilah tersebut, tapi bila dikemukakan kepada murid mereka lupa. Jadi kita sentiasa menekankan tentang istilah-istilah tersebut. Okey, seterusnya mungkin stroke. Alia. Okey, stroke. Stroke. Saya tengok Alia dengan Amirul belum jawab lagi. Alia tak nak cheesecake ke Alia? Nak apa, kek apa? Burn cheesecake istilah ke? Stroke. Burn cheesecake. Dia nak burn cheesecake lah cikgu. Dia tak main cheesecake. Alia boleh jawab ataupun Amirul? Okey, stroke. Stroke. Definisi stroke. Okey. Masalah pernafasan. Stroke. Stroke, masalah pernafasan. Betul ke cikgu? Kurang tepat. Boleh cuba lagi. Ya, Alia Maisarah boleh bantu. Tamak betul Alia. Dia nak 3 cheesecake. Lumpuh. Ya, lumpuh. Ya, lumpuh. Jadi ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan lah kepada murid-murid yang mempelajari bidang ini. Ya, nampaknya Alia ada 3 cheesecake dan dia boleh kongsikan lah dekat kawan-kawan dia lah kan. Okey, cikgu, yang terakhir cikgu. Kita nak tanya dekat Alia dengan Amirul. Salah satu definisi dalam gerontologi. Baik. Kita mungkin murid-murid ni dah belajar, mungkin belum belajar. Saya tanyakan tentang istilah hipotermia. Hipotermia. Ini selalu keluar kalau dekat ada Okey, saya nak jawab. Hipotermia. Hipotermia. Okey. Ada tak yang boleh jawab? Ada ke siapa boleh jawab? Ada sesiapa yang ingin mencuba? Mungkin mereka belum sempat cover tajuk itu. Okey, Amirul. Ya, bagus Amirul. Silakan. Tekanan darah rendah. Tekanan ke suhu? Suhu. Suhu ya sebenarnya. Saya nampak awak sebut suhu. Sebenarnya ialah istilah untuk suhu badan yang terlalu rendah. Okey. Jadi ini mereka mempelajarinya dalam topik mengendalikan demam warga emas. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi rumusan lah cikgu kan mengenai subjek yang kita belajar hari ini dan juga tips kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil subjek ini. Silakan cikgu. Okey, ya. Baik, untuk semua calon SPM 2021 rasanya ada tempoh masa yang berbaki lagi untuk menghadapi SPM 2021. Jadi harapan saya agar semua murid khususnya untuk calon gerontologi asas dan geriatrik untuk terus berusaha, untuk terus mengamalkan segala aplikasi amali yang telah kita pelajari semasa di dalam bengkel dan juga terus membuat latihan-latihan berdasarkan soalan-soalan yang lepas dan juga dari segi mata pelajaran lain mereka perlu lebih fokuslah memberikan perhatian yang lebih kerana untuk makluman semua mata pelajaran ini memang saya sentiasa targetkan A+ gerontologi pastinya apa tagline kita gerontologi pastinya A+. Jadi mereka boleh dapat A+ dalam mata pelajaran ini dan mereka boleh kumpul seberapa banyak lagi A dalam mata pelajaran yang lain dan sudah pastinya nanti akan membuahkan satu hasil yang sangat baik satu hasil yang sangat memberangsangkan untuk masa depan mereka. Okey, dan pesanan saya untuk semua
SPM, sijil SPM sangat penting. Jadi hargai segala momen pembelajaran bersemuka bersama, ya, kerana pembelajaran online telah berakhir kan, macam-macam pengalaman dan peristiwa. Dan murid-murid semua ya alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang mandi biarlah lenjun. basah, lenjun dia. Dan alang-alang berdakwat biarlah hitam. Alang-alang berdakwat biarlah hitam. Okey. Jadi baik. usah merenung letihnya berusaha, tapi renunglah kejayaan yang akan dicapai dalam SPM 2021. Itu dia semua pepatah yang cikgu sebutkan tadi. Dia dah sebut, saya pun dah tak nak sebut, but it's okay. Jadi terima kasih banyak kepada Cikgu Alwarda di atas perkongsian tersebut. Diharapkan segala input yang cikgu berikan kepada anda dapat gunakan dan insya-Allah sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita, kepada 3 buah sekolah tadi. InsyaAllah minta maaf kalau ada salah dan silap, gurau-gurau biasalah kan. Okey, baik kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada insan-insan yang bergelar guru di seluruh negeri di Malaysia amnya dan di Sekolah Kebangsaan pada Mengkuang khasnya. Guru, engkaulah pelita yang menyinari hidup kami. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja memiliki takhta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini sesiapa sahaja menjadi dewasa, ingatlah sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. #terima kasih cikgu dan saya